Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ni kita dapat bertemu untuk meneruskan pengajian kuliah Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid karangan Al-Allamah Al-Syeikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, jadi kita masih lagi dalam bab man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Bab sesiapa yang merealisasikan tauhid akan masuk ke syurga tanpa hisab. Baik, jadi kita berhenti kat mana itu? 125 kan? Hadis tu kita ada baki sikit lagi kan? Baik. Baik, perkataan Sa'id bin Jubair. Baik, Sa'id bin Jubair lantas berkata, orang yang merujuk pada hadis yang dia dengar adalah orang yang berlaku baik. Qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Kerana Husain bin Abdul Rahman, beliau telah mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia kena sengat kan. Kemudian dia ruqyah. Walakin ludightu, kemudian beliau bawakan hadis Nabi SAW yang menjadi sandaran beliau beramal dengan ruqyah, jampi yang syar'i. Jadi kat sini kita dah jelaskan sebelum ini, jampi yang dimaksudkan di sini adalah jampi yang bertepatan dengan syariat, jampi yang syar'i, yang sunni, yang bukan jampi bid'i dan bukan juga jampi syirik. Baik, la ruqyata illa min 'ainin aw humah. Baik, itu menunjukkan keharusan untuk kita menjampi. Baik, jadi kat sini dengan demikian dikatakan kat sini orang yang merujuk pada hadis yang dia dengar ialah orang yang berlaku. Namun Ibnu Abbas menceritakan kepada kami sampai akhir hadis. Dan Sa'id bin Jubair rahimahullah, dia kata, walakin haddathana Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala uridat alayya al-umam. Jadi Sa'id bin Jubair beliau memuji tindakan Husain bin Abdul Rahman yang membawakan riwayat Sya'bi daripada Ibnu Abbas. Baik, Sya'bi daripada sahabat yang lain, yakni daripada siapa? Buraidah bin Husayb al-Aslami, kan? Yang Husain bin Abdul Rahman riwayatkan tu hadis la ruqyata min 'ainin wala aw humah, tu hadis Buraidah Ibnu Husayb al-Aslami. Yang Sa'id bin Jubair bawakan ini ialah hadis Ibnu Abbas. Jadi apa hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair? Maknanya mereka berbahaslah. Seorang ni bawa hadis riwayat Buraidah bin Husayb al-Aslami, seorang lagi bawa hadis Ibnu Abbas. Jadi di situ menunjukkan fokus salaf terdahulu adalah mereka beramal dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama juga kalau kita mungkin kita baru belajar satu topik kan, tapi kita dah amalkan satu hadis tu,
Kemudian kita bertemu dengan sahabat kita, mungkin sahabat kita tu dia ada ilmu yang lebih daripada kita, kan? Jadi tak salah kita berbahas dengan dia. Kita bawa sandaran kita, kemudian dia kalau dia lebih alim daripada kita, dia akan sampaikan satu lagi ilmu yang mungkin kita belum pernah dengar. Jadi begitulah tabiat menuntut ilmu. Tidak ada kita kata aku tahu segala-galanya, kamu salah, tak ada orang yang boleh bantah dan sebagainya. Tidak. Maknanya fuqaha dulu pun mereka berbahas, berbincang dan sebagainya, berlega kepada dalil. Berlega. Kalau kamu beramal macam ni, apa dalil kamu? Apa sandaran kamu? Bawakan hadis Nabi SAW. Dan kita di zaman sekarang ini zaman yang fitan, zaman fitnah, zaman maklumat itu datang dalam bentuk pelbagai, yang bercampur bau dan sebagainya. Kita kena lebih berhati-hatilah, maknanya kena ada tambahan, bukan setakat hadis saja. Maknanya antaranya huraian ulama, bagaimana pemahaman sahabat Nabi, tabi'in, salafus salih. Itu yang membezakan antara kita dengan golongan mereka yang mengikut hawa nafsu, ahlul bid'ah wal ahwa. Baik. Kemudian Sa'id bin Jubair pun bawa hadis Ibnu Abbas. Jadi hadis tu iaitulah uridat alayyal umam, kata Nabi SAW, diperlihatkan kepadaku umat-umat, al-umam. Fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ruhaitu wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu wa rajulan. Lalu aku melihat seorang nabi dan bersamanya ada sekelompok kecil orang, dan aku melihat nabi dan bersamanya ada satu atau dua orang, ma'ahu rajulu wa rajulan. Dan aku melihat seorang lagi nabi tanpa disertai seorang pun, wan nabiyya laisa ma'ahu ahad, ada nabi yang tak ada pengikut pun, kan? Dan aku melihat ketika aku dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba diperlihatkan kepada aku sekelompok besar manusia, lalu aku menyangka mereka itu umatku. Lalu dikatakan kepadaku, itu Musa dan kaumnya. Hadza Musa sallallahu alaihi wasallam wa qaumuh. Walakin unzur ila al-ufuq. Tapi lihatlah ke ufuk itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pun melihat ke ufuk dan ternyata di sana ada sekelompok besar manusia. Kemudian dikatakan kepadaku, lihatlah ke ufuk lainnya. Tiba-tiba di sana ada sekelompok besar manusia. Kemudian dikatakan kepadaku, ini adalah umatmu, dan bersama mereka ada 70,000 orang yang mereka masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Itu syahid hadis ini, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Baik, dengan demikian Husain bersandar pada hadis tidak ada ruqyah kecuali untuk penyakit ain atau sengatan haiwan beracun. Hadis ini menunjukkan bahawa ruqyah untuk penyakit ain, sengatan dan haiwan berbisa itu memberikan manfaat, dan ini perkara yang sudah terbukti. Kerana sesungguhnya ruqyah dengan maksudnya haruslah, maksudnya harus. Sesungguhnya ruqyah dengan izin Allah bermanfaat untuk mengubati penyakit ain dan sengatan haiwan berbisa. Banyak orang membaca ruqyah pada orang yang terkena sengatan haiwan terbisa lalu ia sembuh. Seperti disebutkan dalam kisah seseorang yang diutus Nabi SAW dalam satu pasukan. Mereka kemudian meminta dijamu pada satu kaum, namun mereka menolak untuk memberi makan, jamuan, duyuf. Akhirnya pemimpin kaum tersebut disengat kalajengking. Mereka berkata, siapa yang boleh meruqyah? Sebahagian di antara mereka berkata, di antara rombongan tersebut ada yang boleh meruqyah. Mereka kemudian menghampiri satu pasukan itu dan berkata, apakah di antara kalian ada yang boleh meruqyah? Ya, tapi kami tidak meruqyah tanpa imbalan kambing, tanpa upah. Jawab mereka. Kaum itu berkata, baiklah, kami akan memberi kalian kambing, maknanya upah. Mereka memberikan sekawanan kambing kepada satu pasukan. Lalu salah satu dari anggota pasukan pergi, kemudian membacakan surah Al-Fatihah kepada pemimpin kaum yang terkena sengatan kalajengking. Dia membacakan Al-Fatihah sebanyak 3 kali atau 7 kali kepada pemimpin kaum itu. Lalu pemimpin itu pun bangun seakan terlepas dari suatu ikatan
sehingga dia mendapat manfaat dari bacaan Al-Fatihah. Kerana itu Nabi SAW bersabda, "Wa ma yudrika annaha ruqyah." Apa yang membuatmu tahu bahawa ia Al-Fatihah dapat dijadikan sebagai ruqyah? Ruqyah untuk penyakit ain juga bermanfaat. Baik. Jadi dekat sini hadis yang Syekh Uthaymin bawa ni hadis yang lain. Cerita apa dia? Panjang dia dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari letak dalam kitab Al-Ijarah. Kitab Al-Ijarah. Babun ma yu'ti fir ruqyah. So menunjukkan Imam Al-Bukhari fiqh beliau melihat bolehnya, harusnya mengambil upah daripada ruqyah, jampi. Dan Imam Muslim dalam Kitabus Salam, babun jawazu akhdhil ujrah ala ruqyati bil Quran. So Imam Muslim letak dalam Kitabus Salam, An-Nawawi letakkan dalam bab harusnya mengambil upah atas membaca jampi dengan Al-Quran. Itu dalam Sahih Muslim, hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Baik. Tetapi kita kena faham hadis ini, lepas pada sahabat tadi dia ruqyah, dia hanya ambil, sebenarnya ulama bahaskan lagi, dia hanya ambil hak duyuf. Kita kata sepatutnya apa dia, kumpulan dia itu sepatutnya dapat hak sebagai tetamu, kan? Hak tetamu maknanya diberikan jamuan, kan? Dipanggil qira, maknanya kita kata jamuan untuk tetamu. Dipanggil haqud duyuf, ad-duyuf. 3 hari. Maknanya dalam tempoh 3 hari, maknanya seorang tetamu itu maknanya dia berhak untuk mendapatkan layanan. Lepas daripada 3 hari tak boleh lah, kan? Jadi kumpulan itu yang ada dalamnya Abu Sa'id Al-Khudri, mereka tak dapat perkara tersebut, kan? So itu disebut dalam hadis tersebut, kata di sini Syekh Uthaymin sebut dalam falam yudayyifuhum, tu kan, kat situ mereka tidak mendapat apa dia, hospitality, kan, hak tetamu tu mereka tak dapat. Jadi bila kaum yang ada dekat situ itu salah seorang pemimpinnya kena sengat, ladagathu aqrab, dengan kalajengking, kemudian mereka minta pertolongan, minta pertolongan, mayyarqi. So di sini menunjukkan kebiasaan orang Arab ketika itu, memang mereka dah tahu dah ruqyah ni memang mujarrab, jampi ni memang mujarrabah, memang maknanya perkara yang maknanya sudah diterima, kan? Sudah diterima, kan? Cuma nak bezakan dia yang disyariatkan atau tak disyariatkan. Sama macam orang kita, kan? Orang semua tahu jampi ni memang mujarrab, kan? Cuma tinggal kita nak pastikan jampi itu betul-betul menepati syariat atau tak. Itu kena belajar, kan? Baik. Kemudian dalam hadis tersebut juga dikatakan kaum yang pemimpin mereka terkena sengatan kalajengking itu, dia tanya, hal fikum min raqin, ada tak di kalangan kamu yang pandai meruqyah, pandai menjampi? Faqalu na'am, mereka menjawab ya. Walakin la narqi lakum illa bi syai'in minal ghanam, akan tetapi kami takkan membantu kamu untuk jampi, maknanya jampi pemimpin kamu yang kena sengat kalajengking itu, kecuali apa dia, illa bi syai'in minal ghanam, kecuali kamu memberikan hak sebahagian ataupun sesuatu hak daripada kambing, daripada makanan. So maknanya kat sini menunjukkan kepada kita harusnya mengambil upah daripada jampi, harus. Cuma tinggal kita nak faham betul-betul, adakah maksud keharusan itu bermaksud kita perlu
asalnya harus ambil upah, tapi adakah akhir sekali maknanya daripada hadis ni ulama faham kita commercialize kan? Boleh ke? Beza kan? Harus ambil upah dengan commercialize. Jadikan carrier pula. Beza kan? Sebab itu ulama yang membantah pendapat yang mengatakan harus membuka pusat ruqyah kan? Yang ni ulama-ulama ahli sunnah yang bantah. Mereka berdalil dengan hadis yang sama. Yang mengatakan harus buka pusat ruqyah pun berdalil dengan hadis yang sama. Cuba tengok cara faham. Kalau kita tak faham ikut pemahaman sahabat, kita akan dapat yang tadi, yang akhir sekali dibuka pusat ruqyah, commercialize kan. Dan itu sebenarnya dia ada kita kata ada bentuk bid'ah lah kat situ. Nampak? Sebab sahabat dalam riwayat tak disebutkan sahabat Nabi lepas daripada peristiwa tu sahabat Nabi balik dia buka pusat ruqyah kat Madinah ke, testimoni kan. Dah ada testimoni tu daripada tu pemimpin kaum tu, hebat kot. Jadi ni kita kena faham. Ini pentingnya pemahaman salaf, membezakan kita dengan pemahaman ahlul bidah. Manhaj talaqi wal istidlal. Macam mana cara penerimaan dalil dan macam mana kita beristidlal. Macam mana kita bagi reasoning. Beza kan? Orang yang kata boleh, dia pun guna hadis yang sama. Tetapi dia tidak membuktikan dengan pemahaman sahabat. Kat situlah kita kena timbang. Jadi kita nak selamat, kita nak ikut yang pemahaman orang kemudian ke ataupun sahabat? Sahabat lah. Maknanya lepas tu tak ada riwayat kata harus. Maknanya untuk diluas-luaskan. Dulu ada orang yang dia bawakan satu fatwa daripada, tak salah, Lajnah Daimah. Dia kata ada fatwa daripada Lajnah Daimah yang kata harus untuk buka pusat ruqyah, pusat rawatan. Dibawalah teks fatwa daripada Lajnah Fatwa, bukan, dia sebenarnya dia ambil daripada Islam QA. Tapi bila anda check balik, anda cross check laman web Islam QA tu, fatwa tu sebenarnya dia ambil di luar konteks. Sebab tu tak boleh kita 100% bergantung pada Islam QA tu. Dia kena rujuk kepada ahli ilmu juga. Sebab dalam laman web tu disebut harus. Kemudian dibawakan satu fatwa daripada Syekh bin Baz rahimahullah. Bila anda cek balik, fatwa Syekh bin Baz tu sebenarnya konteks dia lain. Yang bertanya tu seorang imam masjid. Dia kata dia buta rasanya. Imam masjid tu buta, macam itulah lebih kurang. Dia OKU. Dia kata ada orang datang ke masjid, kemudian orang minta dia tolong ruqyah, kemudian bagi upah. Apa hukum dia? Haruslah. Jadi, tetapi dalam laman web tu dia nukilkan fatwa tu luar konteks. Sebab dia nak, mungkin orang yang buat orang yang tulis fatwa tu pun kita kena hati-hati juga kan. Mungkin dia nak mengharuskan perkara yang mungkin dia buat, ataupun dia terkeliru dan sebagainya. Itu boleh jadi kan. Sebab tu kena double check kalau rujuk laman web. Yang famous sekali pun tak kira. Lebih-lebih lagi kalau isu yang baru, kita rujuk laman web tu dah lama, 10 tahun yang lepas, itu pun bahaya. Banyak orang dia Google kan, dia Google dia dapat lah, tapi itu sebenarnya isu yang lama. So isu yang baru kadang-kadang diperlukan kepada penelitian yang lebih kan. Sebab kita tengok sekarang ni dah 10 tahun lepas, kita dah ada macam-macam teknologi. Sekarang ni dah ada dengan AI lagi, dengan apa lagi. So mestilah ada benda-benda yang perkara yang kita perlu teliti lebih. Apa lagi contoh? Contoh yang anda nak tekankan juga, macam contoh aplikasi semakhadis.com. Baik, anda tak nafikan usaha yang bagus daripada mereka yang membangunkan perisian ataupun aplikasi semakhadis.com tu, sebab dia adalah satu aplikasi yang memudah cara kan orang awam untuk merujuk status hadis. Tetapi still kena berhati-hati.
masih lagi kita kena rujuk kepada ahli ilmu. Sebab ada hadis sebenarnya dia bukan hadis, dia asar daripada tabi'in. Bila dia dinisbahkan kepada Nabi SAW, disandarkan kepada Nabi SAW, maka di situlah dia dihukum palsu. Dia technically. Bila orang awam cari terjemahan hadis tu, dia dapat hadis tu ataupun asar, tapi dalam tu dia tulis hadis. Kan? Sebab dia semak hadis kan, dia kata hadis palsu. Kemudian orang awam yang dia bergantung dengan satu carian capaian yang dia dapat, dia terus ingat itu palsu. Sedangkan lafaz itu sebenarnya asar yang sahih daripada tabi'in. Nampak? Itu yang menyebabkan berlaku banyak salah faham. Sebab tu kita kena ingat kan, banyak palsu. Sedangkan kalau kita buka dalam kitab-kitab ulama, asal tu ada. Contoh macam dalam Ighathatul Lahfan, Imam Ibn Qayyim bawakan riwayat tentang asar daripada Qatadah tentang iblis setelah diturunkan ke bumi, setelah dilaknat oleh Allah SWT, maka ada permintaan ataupun ada pertanyaan iblis dengan Allah Ta'ala tentang apa makanan aku, di mana tempat duduk aku. Kemudian ada jawapan dia. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau bawakan asar tersebut, kemudian beliau sokongkan dengan semua dalil daripada Quran dengan Sunnah. Maknanya makna asar tu sahih. Cuma dia jadi masalah bila kita sandarkan kepada Nabi. Situ memang kena strict. Faham tak? Situ memang kena strict. Kat situ okey, anda setuju dengan aplikasi itu, semakahadis.com. Cuma penjelasan tu perlu. Sebab ada orang dia ambil, dia malah mengaji pula kan, dia hanya ambil daripada tu aplikasi tu, kemudian dia pun pergi duduk jaja kat orang. Ustaz ni ajar hadis palsu, ustaz ni ajar hadis palsu. Kadang-kadang dia tak betul. Betul nampak? Sebab dia tak faham sebenarnya hadis yang dihukum palsu itu sebab apa dia jadi palsu, sebab dia disandarkan kepada Nabi SAW. Maknanya dia tidak marfu'. Sebab dalam silsilah rantaian periwayatan hadis tersebut tu ada perawi yang kadzab atau perawi yang muttaham bil kadzib, ataupun ada perawi yang maudhu' lah. Maknanya hadis dia boleh jatuh kepada palsu. Itu saja. Tapi dia tak tahu tentang syawahid, macam mana nak ulama berinteraksi dengan riwayat-riwayat yang dhaif, yang lemah itu pula. Macam mana mereka tengok pula apa dia makna, dari sudut makna, maknanya ada dalil daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah yang sahih yang menyokong. Itu semua kena pergi kelas. Itu bahaya kalau kita hanya ambil ilmu daripada internet. Tak berguru, tak boleh. Maknanya dia akan ada kekurangan. Itu yang jadi last sekali itu jadi pelik-pelik. Yang macam sampai tahap riwayat dalam kitab-kitab akidah pun dia pertikaikan. Nampak? Dia dah berani dah pasal itulah tadi. Dia dididik dengan tengok ni tak sahih. Kan? Ini tak sahih, ini tak sahih, ini palsu, ini palsu. Dia semudah itu. Dia bukan semudah itulah. Kan? Wallahul musta'an. Jadi itu dua perkara. Kita kena hati-hati dalam kita berinteraksi dengan maklumat yang kita ambil daripada aplikasi, khususnya yang melibatkan ilmu agama lah, melibatkan Quran dengan hadis, status hadis dan sebagainya. Ya, mungkin kita baru jumpa satu maklumat, kan, hadis ni palsu, tapi ada makna daripada hadis yang mungkin hasan ataupun dhaif, yang tak sampai syadidud dhaf, tak sampai maudhu', tak sampai lemah yang sangat lemah, ataupun tak sampai palsu, yang dikuatkan oleh ulama-ulama yang menghimpunkan turuk, menghimpunkan jalan-jalan periwayatan yang lain. Itu ulama ahli ilmu je tahu. Sebab tu benda ni kita kata kalau orang yang baru-baru yang nak mengaji hadis dan sebagainya, dia tak apa nampak. Tapi orang yang dah lama dia tahu. Maknanya dia ada sense, dia boleh detect. Sebab itu Imam Ibnul Qayyim rahimahullah
bukan calang-calang. Kan? Beliau sendiri ada kitab yang antara yang terbaik dalam menggariskan disiplin penerimaan ataupun cara kita nak detect hadis tu palsu atau tak. Dalam kitabnya Al-Manarul Munif fi Sahih wal Dhaif. Kan? Kitab tu penting. Jadi bila orang yang sama karang kitab tu, Ibnul Qayyim yang sama yang mahir dalam bidang hadis, antara termasuk dalam ulama yang mahir dalam bidang hadis, kan? Beliau juga yang sama meletakkan hadis yang orang hukum palsu tadi itu dalam kitabnya Ighathatul Lahfan, kemudian beliau jelaskan. Jadi kita kena, maknanya kita kena pandang lagi lah, bukan kita Ibnul Qayyim tak betul juga kat situ. Tak, bukan calang-calang. Orang yang sama menggariskan kepentingan tentang bahayanya hadis-hadis palsu yang tidak ada asal. Orang yang sama juga bawa riwayat yang dihukum kita baca dalam satu carian kita tu mungkin tu palsu, tapi tak semestinya maknanya terus palsu. Maknanya tidak ada asal langsung. Kecuali lah kalau memang hadis tu memang tak ada asal langsung. Memang tak ada sandaran langsung, memang tak ada asal, memang tak ada syawahid, kan? Memang jelas-jelas. Palsu itu lain cerita. Allahul musta'an. Baik. Jadi disebutkan lagi oleh Syekh di sini, wa kadza al-qira'ah min al-'aini mufidah. Jadi menunjukkan kepada kita membaca, qiraah di sini maknanya bacaan jampi itu akan memberikan manfaat kepada orang yang terkena ain. Baik, kemudian kata Syekh lagi di sini, ada cara lain yang boleh digunakan untuk mengatasi penyakit ain selain ruqyah, iaitu mandi. Wa yusta'malu lil aini tariqatun ukhra ghairu ruqyah, wa huwa al-istighsal, mandi. Wa hiya an yu'ta bil a'ini wa yutlabu minhu an yatawadda thumma yu'khadhu ma tanathara min al-ma'i min a'da'ihi wa yasubbu 'ala al-musab wa yashrabu minhu wa yabra'u bi idznillah. Maknanya ada cara lain yang boleh digunakan untuk mengatasi penyakit ain ini selain ruqyah, iaitulah istighsal, mandi. Macam mana caranya? Caranya orang yang menjadi sumber penyakit ain itu didatangkan, lalu mintanya untuk berwuduk, lalu air sisa-sisa wuduk itu dituangkan kepada orang yang terkena penyakit ain dan meminumnya. Dengan izin Allah, ia akan sembuh. Baik. Ini antara yang warid daripada salaf, daripada sebahagian salaf. Maknanya cara yang kita kata selain daripada ruqyah, selain daripada jampi. Baik. Dia punya hikmah dan sebagainya itu mungkin kita kena perhatikan lagi. Apa hikmahnya dan sebagainya itu mungkin ada kajian ulama. Kalau kita tak tahu hikmahnya sekalipun, tetapi itu yang diriwayatkan daripada sebahagian salaf. Antara yang perkara yang diamalkan oleh golongan salaf, contoh macam penggunaan daun sidir dalam nak mengubati sihir, kan? Itu semua memang tak ada dalil. Dari sudut dalil, dari sudut maknanya suruhan ataupun perintah daripada Nabi SAW, tetapi dia adalah kita kata tajribah. Maknanya yang pengamalan yang dilakukan oleh sebahagian salaf, dan benda itu mujarab, dan benda itu tidak ada, perkara itu adalah maknanya ijtihad daripada ulama salaf, daripada tabi'in, yang mana dia tidak ada perkara-perkara yang berlawanan dengan syariat. Dia tidak ada perkara yang bercanggah dengan syariat. Maknanya harus. Kat situ ulama bahaskan, adakah perubatan ni tauqifi ataupun dia terbuka, dia ijtihad. Sebahagian ulama kata maknanya yang kita berhenti pada apa yang perlukan kepada nas, maka kita berhenti pada nas. Tapi ada perkara yang mujarrabah, maknanya diserahkan kepada tajribah. Yang penting dia punya guideline dia mestilah tidak ada perkara-perkara yang menyanggahi syariat. Seperti menggunakan khidmat, bomoh, dukun, minta tolong kepada jin, ataupun menggunakan perkara-perkara yang
membawa kepada kesyirikan. Itu kita akan bincangkan khusus nanti pada bab yang berikutnya nanti tentang ruqyah. Baik, terkait orang yang okey, kata dari segi wa hunaka tariqatun ukhra wa la mani'un minha aidan wa hiya an yu'khadha shay'un min shi'arihi ay ma yali jismihi min athiyab kath-thawi wat-taqiyah was-sirwal wa ghayriha aw at-turab idza masha 'alayhi wa huwa ratabun wa yasubbu 'ala dhalika ma yarushu bihi al-musab aw yashrabuhu wa huwa mujarrabun. Satu lagi cara yang tidak terlarang, la mani'a aidan minha aidan, maknanya tidak terlarang, iaitu sebahagian dari benda yang melekat di tubuh sumber penyakit ain itu, orang yang menjadi sumber penyakit ain itu diambil, seperti baju, apa dia dekat sini, taqiyah, dia punya kopiah ke, ataupun dia punya seluar, sirwal atau yang lainnya, atau boleh juga tanah yang dijijak jika tanah tersebut basah, kemudian dituangkan dengan air, kemudian dipecikkan atau diminumkan kepada orang yang terkena penyakit ain. Cara ini mujarab. Baik, jadi tak ada istilah renjis halau jin ke apa kan? Tak ada kan? Maknanya yang ada, maknanya ruqyah ataupun mandi kan, ataupun apa dia dituangkan air kemudian dipecikkan kan. Baik, terkait orang yang menjadi sumber penyakit ain ketika melihat sesuatu yang membuatnya takjub, kagum, selayaknya dia mendoakan keberkahan berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Amir bin Rabi'ah ketika menatap Sahal bin Hanif atau Hunayf dengan tatapan dengki. Ini berlaku pada sahabat kan, maknanya benda ni berlaku pada sahabat. Sebab tu kata Syekh di sini, wa ammal a'in fayanbaghi idza ra'a ma yu'jibuhu an yubarrika alayh, liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam li Amir bin Rabi'ah lamma 'ana Sahl bin Hunayf halla barakta alayh. Apakah engkau tidak mendoakan keberkahan kepadanya? Ay qulta barakallahu alayka atau barakallahu fika, barakallahu alayka. Maknanya kalau kita, ini prevention, ini wiqayah. Maknanya sebelum berlaku. Sebab itu kalau kita disunnahkan untuk melihat perkara-perkara ataupun perkara yang datang daripada saudara kita, daripada keluarga kita dan sebagainya, kita doakan barakallahu alayka, barakallahu fika, barakallahu alayka. Maknanya mendoakan keberkatan. Baiknya, maksudnya engkau mengucapkan barakallahu alayka, semoga Allah memberkahimu. Baik, itu menunjukkan kepada kita maknanya ain, pada kita kata pandangan mata dan ucapan. Ucapan kita juga itu memberi kesan. Dia macam orang kata ucapan tu adalah apa? Doa kan. Maknanya dia memberi kesan. Kan? Memberi kesan, pengaruh kebaikan, maka kebaikan. Sebab itu dalam Al-Quran bila Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita supaya minta lindung daripada apa? Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqa wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Kita minta lindung daripada tukang-tukang sihir yang an-naffatsat. Min syarri naffatsat maknanya mereka yang menghembuskan, tukang-tukang sihir wanita yang menghembuskan pada simpulan-simpulan. Fil 'uqad menunjukkan, dalil menunjukkan maknanya hembusan yang datang ataupun tiupan yang datang daripada air liur seseorang itu dapat memberi kesan, dapat memberi pengaruh. Macam kita faham apa virus berpindah. Kalau orang kata ni tak logik, kalau orang kata benda tu tak logik kan, kita tak nafikan. Dulu, zaman dulu, geng-geng yang menafikan perkara-perkara macam yang menafikan kewujudan jin, pengaruh syaitan dan sebagainya ni ramai juga dulu, zaman dulu. Mu'tazilah contohnya, mereka tolak kewujudan jin, mereka tak percaya jin kan, contoh. Dan mereka tak percaya, bukan tak percaya kewujudan jin, mereka tak percaya apa dia, pengaruh jin itu, dan mereka menolak beberapa perkara yang berkait dengan ghaibiyat. Sama juga golongan falasifah, ahlul kalam, mereka menolak kewujudan malaikat secara
secara jasmani malaikat itu. Maknanya fizikal malaikat itu mereka tak percaya. Mereka mentakwilkan malaikat itu kepada pengaruh yang baik, apa dia, pengaruh yang baik, kebaikan. Sama juga syaitan dengan jin, mereka takwil. Jadi kita kata kita nak jawab mereka sama jugalah. Kalau tak semesti benda yang kita tak nampak tu tak memberi pengaruh. Contoh macam berpindahnya virus, macam dulu COVID-19 kita pun tak nampak, tapi tengok-tengok terkena, detect, dapat daripada mana. Sentuhan kita pun tak perasan, tapi benda tu wujud tak wujud. Jadi ini antara perkara apa dia, ghaibiat lah, termasuk juga dalam pengaruh-pengaruh penyakit yang Nabi SAW sampaikan ini. Bukan benda tu tak masuk akal, masuk akal. Macam dalam Quran kan, maknanya sebut tentang min syarrin naffatsati fil uqad, kan, maknanya hembusan-hembusan yang dihembuskan oleh tukang-tukang sihir wanita kepada simpulan-simpulan al-uqad, simpulan-simpulan. Baik, itu menunjukkan adanya perkara-perkara yang sama seperti dengan itu, seperti sama juga macam ain yang dapat memberi pengaruh yang buruk, tetapi semuanya itu berlaku dengan izin Allah, kan. Baik, perkataan Sa'id bin Jubair, qauluhu walakin haddatsana Ibnu Abbas, namun Ibnu Abbas menceritakan kepada kami. Jadi orang yang mengatakan di sini adalah Sa'id bin Jubair, kerana dia anak murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Baik, sabda Nabi SAW, uridat alayya al-umam, telah diperlihatkan kepadaku umat-umat, telah dibentangkan kepadaku, telah diperlihatkan kepadaku umat-umat. Baik, yang memperlihatkan umat-umat kepada Nabi SAW adalah Allah, yang tampak jelas bahawa ini sepertinya terjadi dalam mimpi. Kata Syekh Utsaimin, wa hadza fil manam fima yadhhar. Ini diambil daripada Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari. Lihat Fathul Bari dalam bab yadkhulu jannata 70,000 kitab ar-riqa. Al-umam adalah bentuk jamak dari ummah, iaitu umat-umat para rasul. Jadi diperlihatkan Nabi dalam mimpi. Siapa yang memperlihatkan? Allah. Kalau kita tengok, ada juga pendapat sebahagian ulama yang menyebutkan adanya malaikat yang diwakilkan untuk menjaga mimpi manusia. Ulama berdalilkan dengan hadis lammatul malaikah dengan lammatul syaitan dalam hadis At-Tirmizi. Maknanya setiap manusia ni ada syaitan dan ada malaikat yang mendampinginya. Jadi lamah itu adalah bisikan. Kalau syaitan disebut lamah, itu maknanya bisikan. Kalau malaikat disebut ilham, maknanya mengilhamkan kita untuk buat baik, yang mengilhamkan kita untuk datang ke kuliah, contoh malaikat. Maknanya ada malaikat yang mengilhamkan kita kebaikan. Dan ada juga syaitan yang membisikkan kepada kita perkara keburukan. Jadi itu kita mujahadah tu lawan hawa nafsu, dan dalam masa yang sama Allah Ta'ala datangkan tentera-tenteranya yang kita tak dapat lihat. wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, antaranya malaikat. Sebab tu kita kena sentiasa melazimi kebaikan, kan, sentiasa melazimi kebaikan. Baik, jadi sebahagian ulama berdalilkan dengan hadis At-Tirmizi itu, menyebutkan ada malaikat yang ditugaskan untuk menjaga mimpi manusia, kan? Dan sudah tentulah yang mengawal selia mimpi Nabi kita Muhammad SAW bukan calon-calon malaikat lah. Dia melibatkan urusan wahyu, iaitulah malaikat Jibril. Maknanya itu antara faedah yang kita boleh dapat. Maknanya apa dia, ada malaikat daripada hadis riwayat Imam At-Tirmizi itu yang cerita tentang bagi manusia ni, anak Adam ni, setiap anak Adam ni ada malaikat, dan ada malaikat yang mendampinginya dan ada syaitan yang mendampinginya. Hadis itu ada sebahagian ulama berdalilkan dengan hadis itu untuk mengatakan adanya malaikat yang mewakili ataupun yang ditugaskan untuk mengurus selia, mengurus takbir mimpi para nabi dan mimpi orang beriman. Mimpi orang beriman pun. Jadi sebab itu Nabi kata uridat alayya al-umam, maknanya uriyat alayya al-umam, uriya, diperlihatkan kepadaku, kan.
Baik, jadi diperlihatkan kepada itu al-ma'arid itu al-mu'arid di situ Allah Subhanahu wa taala. Melalui malaikatnya. Itu lebih jelas, tapi Syekh Utsaimin tak sebut kat sini. Maknanya tambahan. Tambahan. Baik. Berapa banyak Allah Taala sebut dalam Al-Quran, nahnu, kami buat macam ni, kami macam ni mewakili malaikat. Maknanya tentera kami. Utusan kami. Baik, tapi di sini dia datang dengan mabni lil majhul, uridat alayal umam, tak maknanya datang dalam keadaan tidak sarahah disebutkan siapa. Diperlihatkan, Nabi hanya kata diperlihatkan kepada aku. Jadi boleh jadi Allah Taala sendiri yang menampakkan ke dalam mimpi Nabi SAW, dan boleh jadi juga malaikat. Sebab memang ada dalil. Maknanya bukan kita kata apa, kita kata hanya sangkaan atau mazhab mungkin. Memang ada dalil. Maknanya ada ulama yang beristimbat daripada hadis tu. Baik. Sabda Nabi SAW, ar-rahtu. Kalau dalam ini dikata ar-rahtu, dalam sini dikata ar-ruhaitu, isim tasghir. Tapi dalam kitab asal disebut wa ma'ahu ar-rahtu. Ar-rahtu ni apa maksudnya? Minas thalathati ila tis'ah, iaitu 3 orang hingga ke 9 orang disebut ar-rahtu. 3 hingga ke 9 orang. Contoh Nabi apa? Yang pengikut dia bawah daripada 10 orang dalam riwayat. Ada yang kata Nabi Nuh alaihi salam. Ada yang kata 8. Ada yang kata 80. Tu ada beza-beza riwayat kan. Ada yang kata 8 orang, ada yang kata 80. Tapi bayangkan 950 tahun berdakwah. Umur Nabi Nuh AS panjang kan, 1000 tahun. 950 tahun baginda berdakwah. 8 atau 80 orang pengikut. 8 atau 80 orang yang beriman. Memang itu ada perbezaan riwayat, tapi asal tu ada dalam Quran. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Allah kata dalam Quran, tidaklah yang beriman bersamanya Nuh melainkan sedikit. Cuba tengok, kalau kita terus tolak riwayat tu, 8 tak sahih, 80 pun tak sahih. Dia tak sedar dia tolak ayat Quran. Dia tak sedar. Dalam tanpa sedar, sebab dia hanya bergantung pada riwayat. Betul tak? Tapi kalau dia ada dua-dua ilmu, maknanya dia ada ilmu tentang Quran, dia tahu tentang tafsir, dan dia tahu tentang riwayat, dia tak akan sesat. Maknanya dia akan membantu pemahaman dia. So Al-Quran asal dia, Al-Quran maknanya, okey, kalau ada perbezaan riwayat, okey, itu perbezaan riwayat 8 atau 80. Kenapa berlaku perbezaan riwayat? Kadang-kadang ada orang tak faham juga. Orang dikata apa ni, mengaji hadis, sekejap kata sahih, sekejap kata dhaif, sekejap kata bismillah. Dulu anda ingat lagi bila Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala kan, beliau ada sahih hadis, dia ada himpunkan kitab sahih Abi Daud, dhaif Abi Daud, kemudian ada kitab beliau silsilah Al-Ahadith As-Sahihah, kemudian ada taraju'at, beliau tarik balik apa hadis yang beliau sahihkan, kemudian beliau nilai semula, kemudian beliau tengok hadis itu dhaif. Ada juga hadis yang beliau nilai dhaif, kemudian beliau tarik balik bila beliau lihat hadis itu ada syawahid dan sebagainya. Normal. Tapi orang-orang yang jahil ni dia kata, apalah Syekh Al-Albani ni, Ustaz kata sahih, Ustaz kata dhaif. Engkau senanglah, kau duduk goyang kaki kawan tu Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dekat maktabah Zahiriyah tu, naik tangga kot nak cari kitab. Bukan macam kita sekarang ada maktabah Syamilah, ada macam-macam aplikasi. Kawan tu naik, maknanya susah payah naik cari kitab. Bukan duduk goyang kaki macam kau tidur kan, buka Facebook lepas tu komen jihad kan, ini itu tak ada apa, cakap senang. Kata apalah Syekh Al-Albani, Syekh Al-Albani ni saya kata inilah percanggahan. Dia yang nampak pencanggah. Jadi orang-orang macam ni sekarang ni, yang last sekali bila dia tak ada himmah, tak ada semangat nak menuntut ilmu, last sekali dia pelekeh ulama', dia pelekeh ulama'-ulama' hadis. Ini bahaya. Itu yang jadi last sekali dia kata tak mau mengaji hadis. Dia kata pening. Ustaz ni, Ustaz dhaif, Ustaz sahih, Ustaz ini, Ustaz itu. Dia kata tak nakutlah, bercanggahlah, kontradik.
Tapi tidak bagi ahli sunnah. Ahli sunnah benda tu walaupun kita nampak macam bercanggah, tetapi kalau kita balik kepada asal, ada sandaran. Kan? Dia boleh jawab. Kan? Ulama ahli sunnah, walaupun macam mana sekali kita nampak bercanggah, Allah Ta'ala tetap bagi mereka petunjuk, taufik untuk boleh jawab. Kita buka kitab-kitab mereka, ada jawapan. Bukan tak ada jawapan, dah ada jawapan. Subhanallah. Kan? Ini orang yang kadang-kadang sampai tahap tu lah, dia last kali dia tak mau mengaji hadis lah. Tu yang dia kata kita mengaji Quran saja. Mengaji Quran saja. Sebab dia kata hadis ni boleh memecah belah kan. Macam-macam. Ini semua antara talbis iblis. Kan? Kita bukan kata kita nak halang orang mengaji tadabbur Al-Quran, mengaji Quran, tadabbur, mengaji. Tapi dalam masa yang sama jangan remehkan juga pengajian tentang ilmu-ilmu lain. Kan? Ilmu akidah, ilmu hadis, ilmu lain, usul fiqh, semua tu penting. Baik. Jadi itu berkenaan dengan ar-rah tu. Kemudian kata Syekh Utsaimin lagi, wan nabiyyu wa ma'ahu ar-rajulu wa rajulan. Dan ada nabi yang bersamanya seorang lelaki dan dua orang lelaki. Az-zahir anna al-waw bi ma'na aw. Jadi zahirnya di sini waw di situ bermakna aw, atau. Wa ma'ahu rajulu aw rajulan. Bersamanya seorang lelaki atau dua orang lelaki. Baik, kita kena faham kenapa banyak dalam hadis, dalam lafaz hadis kita akan jumpa macam aw, atau ini, satu atau dua, ini atau ini atau ini. Sebab apa? Siapa boleh jawab? Dalam banyak riwayat kan, ada satu hadis tu ada, contohnya ada 5 riwayat. Dalam 5 riwayat tu dia akan ada macam perbezaan sedikit. Macam contohnya bilangan, contoh bilangan. Kata 2, ada yang kata 8, ada yang tambah kosong belakang jadi 80, ada yang tambah macam ni. Kenapa? Apa punca dia? Lain-lain sanad. Okey, dapat dah. Perawi itu lain-lain dhabit. Tahap ingatan perawi itu berbeza-beza. Sama macam kita belajar dengan guru kita. Ada guru kita yang dhabit dia kuat. Dia tak perlu rujuk kitab pun hafalan dia kuat. Ada guru kita yang dhabit dia beza dengan dhabit seorang lagi. Dhabit ni maknanya tahap kekuatan hafalan atau kekuatan memori, kekuatan ingatan. Kan? Jadi maknanya masuk akal lah. Kerana manusia ni tahap macam mana sekalipun dia punya kebijaksanaan, intelijen dia ada batasan dan dia berbeza-beza. Kan manusia berbeza-beza. Maknanya sebab kalau kita tengok balik dalam kalangan perawi hadis, mereka ada yang sebab apa hadis mereka jadi hasan. Kan? Sebab mereka dhabit mereka itu tak sama dengan tak sampai tahap dhabit perawi yang lebih thiqah contoh. Jadi mereka jatuh sikit jadi saduq. So status hadis mereka hasan. So hadis hasan ni bawah sikit daripada sahih. Ada hasan pula, ada hasan li dzati, ada hasan li ghairi. Semua tu maknanya ulama ahli sunnah, ulama kita ni dah kaji perbezaan. Kemudian ada orang perawi itu dia dah tua. Bila dia dah tua, dia punya ingatan pun makin kurang. Logik tak? Logik. Sebab tu kalau kita nak tengok manusia yang paling logik sekali, ahli sunnah, ahlul hadis. Pasal dia punya sistem tu, science of hadis tu yang paling logik sekali. Tapi kalau kita buka kitab Syiah kitab Usul Al-Kafi, Al-Kafi, perawi pertama dalam hadis mereka tu himar. Kan? Usul Al-Kafi ataupun kitab apa? Kitab tafsir apa? Usul Al-Kafi atau anda tak ingat dah? Ada satu kitab tu. Kan? Kita perawi yang pertama kita dalam Al-Bukhari kan, sampai kepada Umar, hadis innamal a'malu binniyat, Umar bin Al-Khattab kan. Ini perawi yang paling kuat sekali, sahabat Nabi kan. Depa yang awal-awal himar. Keldai. Kan? Apa nama dia keldai tu, nama apa? Kitmir ke apa? Lepas tu depa dakwah depa hebat. Dia kongsi kitab Nahjul Balaghah tu, dia kata as-sahhul kutub ba'dal Quran. Kitab paling sahih lepas Quran. Macam mana?
Macam mana? Kan? Macam mana? Himar kan? Dobit dia apa? Kadang sekali cerita jadi khurafat, kartun lah. Kan? Sama juga macam sufi kan? Haddathani qalbi ar-rabbi. Siapa cerita? Ini hati aku berkata. Hati dia berkata. Dapat daripada Tuhan terus. Tak masuk akal. Kan? Kalau yang ni sikit dia kata hadis ni disahihkan oleh Tok Syekh saya dalam mimpi tadi. Pula dah selak tirai. Ada yang selak tirai. Tanya. Habis semuanya jadi rosak. Sebab itu kita kata ahli sunnah ni yang paling logik sekali. Sebab itu kita bertemu dengan riwayat-riwayat tu pelbagai lafaz. Pelbagai lafaz. Dan sebab itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau bijak. Beliau taujihkan riwayat-riwayat itu sebenarnya fungsi dia adalah untuk mentafsirkan antara satu sama lain. Betul tak? Itu yang paling logik. Maknanya kita kalau apa, tuan-tuan dan tuan-tuan yang ada kat sini yang tanya saya satu maklumat, kan? Katakanlah tak ada yang tak berapa yakin. Kemudian dia rujuk dengan seorang lagi ustaz, kan? Kemudian dapat mengukuhkan. Kemudian dia tak yakin lagi dengan ustaz tu. Dia rujuk lagi seorang ustaz. Contoh katakan. Dia saling tafsir mentafsirkan. Kan al-hadis yufassiru ba'dahu ba'dha kama al-Quran yufassiru ba'dahu ba'dha. Hadis itu dia mentafsirkan antara satu sama lain sebagaimana Quran mentafsirkan antara satu sama lain. Itu ahli sunnah. Dia akan harmonikan. Dia bukan apalah bercanggah tak. Itu kadang-kadang kita kena faham. Syubhat orang yang pelik-pelik ni dia macam tu. Dia pasal dia tak mengaji, dia tak tahu, kan? Kemudian dia buat tahu, tu bahaya. Baik, jadi au di sini maknanya atau seorang atau dua orang. Li'annahu law kana ma'ahu rajul wa rajulan sara ya'ni an yaqulu ma'ahu thalath. Lakin al-ma'na wan nabiyyu ma'ahu rajul wan nabiyyu tsani wa ma'ahu rajulan. Kerana kalau dia kata kalau maksudnya bersamanya itu seorang dan dua orang, jadilah tiga, kan? Atau kita katakan an yaqul wa ma'ahu thalathah, jadi tiga. Tambah dia mungkin jadi empat. Tapi kalau dia tu yang kedua, boleh jadi seorang je lah. Semua tu ada ihtimal. Tetapi yang maknanya di sini wan nabiyyu wa ma'ahu ar-rajul, wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul, wan nabiyya wan nabiyyu tsani wa ma'ahu rajulan. Tetapi makna yang sahih di sini, nabi seorang itu bersamanya seorang pengikut, dan seorang lagi nabi yang kedua bersamanya dua orang pengikut. Sebab nabi-nabi ni ramai. Ada yang diceritakan kepada kita dalam Quran, 25 orang nabi dan rasul yang dalam Quran itu masuk dalam hadis. Ada nabi-nabi yang Bani Israel, contoh Yusha' bin Nun yang tak sebut dalam Quran, ada lebih kurang 26 yang diceritakan dalam Quran. Kemudian yang lain tu ada perbezaan pendapat. Contoh macam nabi, perbezaan dari sudut status kenabian dia. Contoh macam Daniel, nabi ke ataupun orang saleh, kan? Uzair, nabi ke orang saleh. Itu ada perbezaan. Tapi nak bagi tahu nabi ni ramai. Dalam riwayat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dalam riwayat Imam Ahmad dan selainnya disebutkan 313, kan? Yang maknanya yang diceritakan dalam Quran hanya 25 orang nabi rasul. Maknanya ada lagi nabi yang kita tak tahu. Cuma kat sini janganlah kita buat pandai-pandai pula, kan? Ini bahaya tak? Dia kata Buddha nabi. Dulu ada, kan? Buddha dia kata nabi, Aristotle nabi, Plato nabi. Itu sebenarnya ada tujuan lain tu, kan? Dia nak kata tak payah ikut Nabi Muhammad lah, cukup, boleh je kita ambil nabi-nabi lain pun. Itu bahaya, kan? Sebenarnya dia dalam senyap dia nak suruh kita ni tak ikut Nabi Muhammad, kan? Itu tak boleh. Wallahu musta'an. Dulu ada ingat lagi, kan? Buddha boleh jadi nabi, kan? Apa benda lah, kan? Pelik betul. Tu kadang-kadang pelik juga. Sebab tu naratif yang macam ni dia datang sebab orang kita ni banyak sangat benda yang kosong, dia tak diisi, kan? Yang nampak macam sekarang ni macam sejarah, kan?
Ramai orang yang tak apa-apa cakap sejarah ni. Merapu, merepek. Pelik-pelik. Maknanya tak ada sandaran, tak ada asas. Di kita nampak beza dengan muarrikhin yang dulu, muarrikhin yang hebat, muarrikhin ahli sejarawan yang dulu-dulu ni bukan calang-calang. At-Tabari mahir tafsir, mahir tarikh, hadis, jago. Ibnu Kathir mufassir, muhaddis, muarrikh. Kita nak macam tu. Kita nak orang yang dia hurai ataupun ulas tentang sejarah ni, orang yang ada maknanya pengetahuan yang cukup dalam Quran dan Sunnah, baru dia boleh timbang. Kalau tak ada Quran dan Sunnah, dia nak timbang apa, itu jadi tak apa-apa. Pelik-pelik. Yang baru-baru ni ada seorang profesor tu, dia kata Taurat tak turun dalam bahasa Ibrani. Ana pun pelik betul, tapi ramai orang percaya. Pasal profesor kan, ramai orang percaya. Ana garu kepala, ana kata, ish, mana kitab dia rujuk ni? Ana cubalah cek kok ada kependapat daripada, tak ada. Tak ada. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah dengan Ibn Qayyim kata orang yang ada, kita boleh katakan pakar dalam perbandingan agama pada kurun yang ke-8 Hijrah. Sebab mereka ada dua kitab. Ibn Taymiyah ada kitab Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal Masih. Ibn Qayyim ada kitab Hidayatul Hayarah. Maknanya kedua-duanya rad kepada Yahudi dan Nasrani. Anda buka tak ada. Bahkan Ibn Taymiyah rahimahullah sebut jelas-jelas Nabi Musa AS memang bertutur dalam bahasa Ibrani. Dan kita rujuk dalam hadis Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari, bukan kita kata Nahjul Balaghah ke Usulul Kafi ke, Sahih Al-Bukhari. Dalam bab yang terawal, kitab yang terawal, kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kan dalam tu ada riwayat tentang Waraqah bin Naufal. Kan Waraqah bin Naufal dia mampu membaca kitab dalam Ibrani. Apa maksud dia? Maknanya Taurat tu dalam bahasa Ibrani lah. Kan? Kemudian dalam hadis At-Tirmizi, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh Zaid bin Thabit belajar bahasa Suryani. Suryani ni bahasa Aramaik, bahasa Nabi Isa. Kan? Dan dalam sebahagian riwayat lagi disebut Ibrani atau Ibrani, maknanya bahasa Nabi Musa. Tiba-tiba dia datang, kemudian ada orang komen kan, orang komen kata profesor ni nak cakap bahasa Melayu kot. Taurat ni turun dalam bahasa Melayu kot. Tak, sebab pelik. Anda dengar dah, tak ada fakta. Apa benda dia punya, tak tahu, kita pun tak faham ke mana dia nak bawa term-term yang digunakan tu kan. Orang awam mungkin terpedaya lah kan, percaya hebat kan. Allah musta'an. Dia bawa benda pelik-pelik kan, Allah musta'an. Itu baru satu isu kan, banyak lagi isu lagi. Yang belum lagi yang teori konspirasi apa semua tu lagi kan. Itu lagi bertambah-tambah lah kan. Wallahul musta'an. Baik. Wan nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad. Yub'atsu wa la yakunu ma'ahu ahadun. Ada nabi yang tidak bersamanya seorang pun. Laysa ma'ahu ahad, tidak ada pengikut seorang pun. Subhanallah. Bayangkan. Maksudnya yub'ats wala yakunu ma'ahu ahad, dia diutuskan tapi tak ada seorang pun yang ikut dia. Lakin yab'athuhu Allah liiqamatil hujjah, tetapi Allah utuskan dia untuk tegakkan hujjah. Fa idza qamatil hujjah hina idzin ya'dharu Allahu minal khalqi wa yuqimu alaihimul hujjah. Bila Allah Taala dah tegakkan hujjah ketika itu, maka diberikan keuzuran daripada makhluk dan ditegakkan ke atas mereka hujjah. Itu maksudnya Nabi yang tidak ada seorang pun yang mengikutinya tu. Maknanya dia diutuskan untuk menegakkan hujjah. Bila dah ditegakkan hujjah, maknanya makhluk tak boleh lagi nak bagi alasan, tak boleh bagi keuzuran, sebab Allah Taala dah tegakkan hujjah. Baik. Sabda Nabi SAW, "Idz rufi'a li." Tiba-tiba sekelompok besar manusia diperlihatkan kepadaku.
Baik, hadza ala taqdiri mahdzuf ay bainama ana kadzalika idh rufi'a li. So di sini ada takdir. Maknanya ada kalimat yang dibuang, iaitu ketika aku dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba diperlihatkanlah kepadaku. Qauluhu sawadun azim. Sabda Nabi SAW, sekelompok besar manusia. Sawadun azim maksudnya kumpulan orang. Al-muradu bis sawadi huna al-zahiru annahu al-ashkhas. Ini ramai. Walihadha yuqal ma ra'aitu sawadahu ay syakhsuhu ay ashkhasan azimatan kanu min kathratihim sawadan. Sebab itu disebutkan oleh orang Arab ma ra'aitu sawadahu, artinya aku tidak melihat syakhsahu, orangnya. Maksudnya kumpulan orang yang banyak itu hingga begitu banyaknya, mereka nampak seperti hitam. Disebut sawada. Dalam bahasa Arab ma ra'aitu sawadahu, maknanya aku tak nampak orang itu. Kerana banyak, kumpulan orang ramai sampai nampak hitam. Baik. Sabda Nabi SAW, fadhanantu annahum ummati, aku menyangka mereka itu umatku. Kerana para Nabi itu diperlihatkan kepadanya umat-umat mereka masing-masing, sehingga Nabi SAW menyangka kumpulan orang-orang yang ramai tersebut adalah umat beliau yang beliau diutuskan kepada mereka. Yang pertama yang sangkaan Nabi ramai itu siapa? Umat siapa? Nabi Musa. Maksudnya Nabi Musa AS umat dia paling ramai selepas Nabi Muhammad. Paling ramai. Baik, sabda Nabi SAW, faqila li hadha Musa wa qaumuh. Lalu dikatakan kepadaku, itu Musa dan kaumnya. Ini menunjukkan banyaknya pengikut dan kaum Musa yang dia diutuskan kepada mereka. Sabda Nabi SAW, fa idza sawadun azim faqila li hadhihi ummatuk. Tiba-tiba di sana ada sekelompok besar manusia, kemudian dikatakan kepadaku, ini adalah umatmu. Kelompok ini lebih besar dan lebih banyak dibanding kelompok sebelumnya, kerana umat Nabi SAW jauh lebih banyak dari umat Musa AS. Sabda Nabi SAW, yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala azab, mereka masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Maksudnya mereka tidak akan diseksa dan tidak dihisab, sebagai kemuliaan bagi mereka, karamatan. Zahirnya mereka tidak diseksa baik di kubur ataupun setelah kiamat. Subhanallah. Wala azab tu maksudnya termasuk di dalam kubur. Maknanya mereka mendapat nikmat dalam kubur. Tidak di dalam kubur dan tidak selepas berlakunya kiamat. Sebab dia umum kan, Nabi kata wala azab, maknanya dia umum, termasuklah azab kubur. Maknanya dia bukan setakat azab di akhirat, azab di maknanya dalam neraka. Thumma nahadha. Okey, kemudian sambungan hadis tu kan. Kemudian kalau kita ikut yang terjemahan tu, balik pada hadis. Kemudian setelah itu Nabi pun berdiri lalu masuk ke dalam rumah baginda. Lalu orang-orang, yang ni sahabat-sahabat pun membincangkan mereka yang masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab itu. Subhanallah. Fadakhala manzilahu fakhadha an-nasu fi ulaika alladhina yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wala azab. Sahabat-sahabat ni bila dengar hadis tu, sahabat-sahabat ni pergi cari benda yang pelik-pelik ke? Tak pergi cari macam mana nak sampai syurga, nak cari neraka tu macam mana, nak cari dajjal ke, nak cari benda pelik-pelik ke? Tak kan? Buat teori pelik ke? Tak. Sahabat tanya siapa yang, mereka berbincang siapa yang masuk dalam syurga tanpa hisab, tanpa azab tu. Subhanallah. Maknanya mereka bincang tentang tauhid. Betul tak? Bukan bincang tentang benda yang tak, maknanya tak ada asas, tak ada sandaran. Mereka bincang untuk beramal. Betul? Untuk beramal. Baik. Siapa mereka? Sebahagian di antara para sahabat berkata, mungkin mereka itu orang-orang yang bersahabat dengan Nabi SAW. Faqala ba'duhum fala'allahum alladhina sahibu Rasulullah SAW. So ini satu sangkaan. Atau mungkin sahabat Nabi 70,000 tu semua yang bersahabat dengan Nabi. Baik. Wa qala ba'dhum fala'allahum alladhina wulidu fil Islam fala yushriku billahi syai'a. Yang ni dah dekat dah jawapan dia. Kan? Boleh jadi sebahagian lagi kata mungkin mereka itu orang-orang yang lahir dalam Islam dan mereka tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apa pun. Ni dah dekat dah dengan jawapan yang tepat. Kan? Kalau 10 markah, yang ni dah dapat
5 ataupun 8, 9 dah dapat. Cuma tak tepat. Tengok sahabat kan, berbeza-beza pemahaman mereka. Ini menunjukkan sahabat tu berbeza-beza pemahaman mereka. Baik, kemudian mereka menyebutkan banyak hal, lagi banyak lagi lah tak disebutkan dalam hadis ini. Mereka sebutkan yang selainnya. Lalu Rasulullah SAW pun keluar menemui mereka, lalu mereka mengkhabarkan kepada baginda. Lalu baginda bersabda, mereka itu orang-orang yang tidak meminta diruqyah, tidak melakukan tatayyur, yakni percaya kepada sial kerana melihat burung atau perkara yang lainnya, tidak minta untuk dikai, yakni mengubat dengan meletakkan besi panas pada luka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Kai ini maknanya macam kalau kita tengok zaman dulu-dulu kan, orang perang dan sebagainya, kalau dia cedera dan sebagainya, pedang tu dia akan panaskan, kemudian dia nak maknanya dia nak tutup kita kata kecederaan dia itu dengan menggunakan api yang dipanaskan dengan besi. Selalunya dia akan guna pedang lah ataupun dengan besi. Kai, itu kai. Hukum dia harus, tetapi bila ulama bahaskan, dia jadi makruh. Kalau dalam konteks kita kata dia riwayat ini, maknanya dia dimakruhkan. Makruh kat situ maksudnya makruh tanzih. Kan? Tetapi kalau dalam perang tu, maknanya kalau tak ada dah pilihan itu, maknanya diharuskan. Diharuskan. Tidak diminta dikai. Baik, perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lalu orang-orang memperbincangkan mereka yang masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Perbicaraan mereka ini dimaksudkan untuk mengetahui kebenaran, baik dari sisi teori maupun praktik, agar mereka termasuk di antara mereka yang masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Maknanya ilmu akidah ini ada dua sisi. Pertama, teori, dan kedua, amali. Ilmi, amali. Teori, ilmi. Amali, praktikal. Dan kita kena faham, bila kita mengaji akidah ni, kita kena faham, dia bukan, bila kita mengaji akidah ahli sunnah, akidah salaf ni, dia bukan terbatas pada teori semata-mata. Dia seiring teori dengan praktikal. Ilmi dan amali. Ini keistimewaan akidah salaf. Tapi kalau kita bincang akidah ahli kalam, dia teori je. Betul tak? Tidak ini gini. Lepas tu tak tahu nak buat apa. Betul kan? Cuba saya dengar ahli kalam bincang. Apa benda kita tak tahu? Kan? Akhir sekali dia tolak Quran dengan hadis. Itu dia punya amalan dia. Bahaya tu. Tak tahu nak praktik apa. Kan? Perbincangan dia teori semata-mata. Tapi berbeza dengan akidah ahli sunnati wal jamaah, teori dan amali, ilmi dan amali. Kan? Hatta ulama bahaskan tentang khabar. Kan? Yakni riwayat dalam Al-Quran, Allah Ta'ala ceritakan umat-umat terdahulu, kisah umat-umat terdahulu, kisah para nabi. Mereka memperjuangkan tauhid, mereka memperjuangkan akidah yang sahih, berhadapan dengan kaum musyrikin, berhadapan dengan musuh-musuh Allah, pun membawa faedah imaniyah, faedah untuk beramal. Walaupun kita nampak perbahasan tentang kisah Nabi kan, apa sisi akidah dia? Sisi akidah ni maknanya dari sudut teori dan amali. Teori maknanya dari teori ni dari sudut kisah-kisah dalam Al-Quran ni, dia akan membentuk pola pemikiran kita. Cara kita berfikir. Sebab itu penting, maknanya benda tu kita kena beriringan. Macam sebab apa orang mudah percaya cerita-cerita khurafat, cerita-cerita pelik-pelik ni, sebab kurang pendedahan tentang akidah ahli sunnah tu dari sudut khabar. Dari sudut khabar ni macam kisah-kisah Nabi dan sebagainya itu, kisah tentang malaikat, kisah tentang jin yang sahih itu kurang. Mereka kurang mendapat pendedahan. Sebab yang banyak mereka dengar yang karut-marut, yang khurafat dan sebagainya. Kan? Sebab tu kita kena tengok dari sudut dakwah kan. Dari sudut dakwah, benda tu kita jangan biar. Dah kita tahu kalau geng-geng khurafat ni yang paling suka cerita bab sejarah. Lepas tu kita pun cakap tak perlu cakap isu tu kan.
Macam contoh isu tentang Palestin, kan, yang banyak nampak terkehadapan ni geng-geng Syiah, banyak nampakkan dia orang kena perjuangkan. Tu kita hanya hentam dia orang, tapi kita tak gunakan wasilah yang sama untuk sampaikan sunnah, untuk sampaikan kebenaran. Kisah-kisah yang pelik-pelik yang orang duk cerita, kemudian yang datang teori-teori konspirasi, sebab media kita gagal untuk cover topik, kan. Media, maknanya kita dah ada ahli sunnah, dah ada media yang banyak, tapi kita tak ada, maknanya tak ada usaha yang lebih spesifik. Akhir sekali kita dapat maklumat, dia punya fakta tu dah betul, tapi cara pandang dia, sudut pandang tu salah, kan. Itu yang jadi last sekali orang tipu kita, kan, buat orang putih buat game Assassin's Creed tu wira, kan, hero. Kita pun, orang pun percaya. Tapi wujud kita ada ahli sunnah jelas, kan. Tak salah Ana 2 minggu sebelum permainan video tu keluar, tak salah Ana Ufit TV dia keluarkan video penjelasan, dibuat dalam bentuk macam dokumentari ringkas, kan, dokumentari ringkas tentang golongan assassin ni, Hashashin, kan. Jadi kalau kita biarkan, last sekali maknanya tak ada orang yang nak menjernihkan, memurnikan. Jadi itu juga akan membentuk pola, maknanya akidah ni dia ada dua sisi, kan, ilmi dengan amali. So yang ilmi ni teori itulah yang akan membentuk amali, praktikal. Sebab tu jangan kita remehkan dua-dua bahagian ni, kan. Yang ilmi ni lah yang kita belajar akidah, kita belajar juga tentang sirah, tentang sejarah tu, maknanya ada ilmi dan amali, kan. Kedua-dua tu ada. Apa yang kita nak amal, kan, kisah-kisah daripada Al-Quran dan sebagainya tu penting. Itu ramai orang terlepas pandang. Diingat maknanya kita akidah ni hanya dalam pengajian akidah saja. Tidak, akidah ni ada merentas isu, merentas merentasi bidang. Dalam tafsir ada akidah, kan? Dalam hadis ada akidah, dalam fiqh ada akidah, dalam tazkiyatun nafs ada akidah. Nampak? Itu kita kena faham. Baik. Disebutkan di sini fala'allahum sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan sebahagian sahabat, mungkin mereka itu orang-orang yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemungkinan yang dimaksud persahabatan di sini adalah persahabatan secara mutlak, seperti dikuatkan oleh zahir lafaz hadis. Kita habis waktu dah. Okey, jadi kita berhenti dekat sini. Fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkataan sahabat, mereka beranggapan kemungkinan yang masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab itu adalah sahabat Nabi, kan. Baik, kalau ada soalan dengan topik kita. Baik, naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.